recording Tadi dah tekan kenapa ter-off? Okey, so sangan nafi atau lawan ayat tu maksudnya kita tambah perkataan bukanlah. Ambil daripada implikasi jika bukan P maka bukan Q. Maka bukan. Kita buat gelombang menandakan perkataan nafi tu. Okey. Dan kontrapositif, okey, tukar tempat dan lawan ayat tersebut. Boleh tukar tempat dan lawan ayat. Kiranya, okey, kita tukar tempat jika Q, so bukan Q. Maka bukan P. Macam tu. Kena ingatlah ni. Perlu ingat. Sering sangat ditanya lah. Okay. Kadang-kadang soalan tanyalah kan nilai kebenaran apa tu kan. Nilai kebenaran bagi tahulah pasal dia benar ke palsu. Awak tak tahulah kan apakah nilai kebenaran, maksudnya dia nak tahu benar atau palsu. Nilai kebenaran. Maksudnya nyatakan benar atau palsu lah. Kita bagi tahu adakah dia benar maka tulis benar. Adakah dia palsu maka tulislah palsu. Itu je nilai kebenaran tu. Macam tak dapat idea apa yang bernilai kebenaran ni sebenarnya. Dia nak tanya apa? Dia nak tahu benar atau palsu tu je. Okey. Okey, ini bawah tajuk pernyataan. Okey, dah salin kan? Okey, lepas tu hujah. Hujah. Oh, yang ni dia ada lagi satu. Yang apa premis tu kan? Ke bawah tajuk hujah kejap. Oh, bawah tajuk hujah. Okey. Sekejap lagi. Okey, hujah dulu. Hujah ni kita ada dua. Sama ada umum atau khusus. Hujah ni kita ada dua. Kenapa sini? Okey, hujah ni ada dua. Sama ada umum atau khusus, spesifik. Okay. Spesifik. Satu lagi umum, general, spesifik, khusus. Okay. So kalau umum, dia boleh saling tukarlah daripada umum ke spesifik, kepada khusus, daripada spesifik pergi ke umum. Umum tu tahu kan dia dia tu macam besar lah, besar. Kalau spesifik tu kita detailkan dia. Spesifik tu kita detailkan dia. Contoh macam umum tu kiranya, kalau umum tu kiranya macam kita bagi tahu luas, kita bagi tahu bulatan. Bulatan mempunyai bulatan mempunyai perimeter 2 pi j. Okay, 2 pi j. Itu contoh umum.
Kalau spesifik kita bagi tahu nama bulatan. Contohnya bulatan P. Okey, bulatan P ni mempunyai perimeter 20 cm. Kita bagi tahu secara spesifik dah lah. Kita tak bagi tahu umum macam tu. Okey, so itu beza umum dengan spesifik. Okey, umum tu umum lah. Boleh tulis tak apa sebagai contoh kan. Contoh kan. Okey, bulatan mempunyai perimeter 2 pi j. Satu lagi, bulatan kita nyatakan bulatan P. Okay. Mempunyai perimeter 70 cm kuasa 2. cm perimeter. Sebagai contoh. Okey. So ini, yang ni spesifik lah ni. Ini spesifik khusus. Dan yang bawah ni adalah umum. Okay. Nampaklah beza dia kan. Jadi kalau hujah induktif. Kalau hujah induktif ni dia hujah induktif. Satu lagi hujah induktif. Okey, tak ada apa. Satu lagi pasal hujah diduktif lah. Okey, hujah diduktif. Yang ni yang pasal premis kesimpulan tu. Senang je. Kalau bagi saya lah kan, kita tak perlu nak kenal pun hujah diduktif ke, hujah induktif ke. Tak perlu pun. Tapi okey lah, kita just tahu bila mana kita ada premis 1, okey ada premis 2. Lepas tu kesimpulan. Kesimpulan. So, dia macam ni. Soalan tu dia boleh tanya mana-mana lah kan. Dia nak suruh isi tempat kosong di premis 1 ke. Dia nak suruh isi tempat kosong premis 2 ke. Atau kesimpulan ke. Boleh jadi mana-mana lah. Tak kisahlah soalan nak tanya yang mana. Jadi kalau hujah diduktif ni, kita ambil premis 1 tu sebagai umum. Diduktif, umum. Kita ambil daripada contohnya BM kita ambil BM semua mamalia. Semua mamalia berdarah panas. Kita masuk sains sekejap. Premis 2 kita spesifikkan dia. Mamalia tersebut, okey, kita nyatakan. Kita boleh nyatakan salah satu lah. Premis 2 ni kita manusia. Manusia ialah mamalia. So, kalau kesimpulan kita ambil yang belakang. Maksudnya, manusia berdarah panas. Kita spesifikkan semua mamalia tu apa? Manusia. So, manusia adalah mamalia.
manusia adalah berdarah panas. Kiranya macam kita spesifikkan dia lah. Faham kan? Kita spesifikkan dia. Kiranya premis 1 tu kita umum. Premis 2 macam. Okay, so dia dia tak dia tengok keadaan dia lah juga. Kadang-kadang dia ambil yang depan, kadang-kadang dia ambil yang belakang. Premis 2, okey, premis 2 boleh je dia ambil manusia berdarah panas. Okey, maksudnya manusia adalah mamalia. Boleh juga. Dia boleh juga kalau dia buat macam ni. Manusia berdarah panas. Dia tukar ayat kan. Okey, so yang bawah kesimpulan tu dia boleh jadi manusia ialah mamalia. Dia bergantung. Okay. Soalan juga boleh tanya pasal jika maka. Dekat premis 1 tu dia letak jika maka. So kita pusing-pusing, premis 2 ambil yang depan, premis kesimpulan ambil yang belakang. Dan kita spesifikkan dia apa. Itu didaktif. Didaktif ni kita kata didaktif. Okey, umum kepada spesifik. Premis 1, premis 2 kesimpulan tu kita spesifikkan dia. Jadi kalau macam ni, kita kata soalan boleh tanya kan, soalan kata adakah hujah ni sah, munasabah. So yes, dia adalah sah dan munasabah. Untuk tahu sah dan munasabah ni, kita tengok premis 1 lah selalunya. Ataupun kita kata semualah tengok premis 1, premis 2 kesimpulan tu betul tak ayat dia? Logik ke tak? Logik ke tak? Kalau tak logik, tak munasabah lah maksudnya. Kita bagi tahu tak munasabah. Bergantung kepada ayat. Hujah ini sah dan munasabah. Betul, logik. Munasabah tu apa? Benar lah kan? Kalau yang salah lah kan? Yang tidak munasabah. Okey. Kalau tidak munasabah sebagai contoh, premis 1, okey, premis 1. Jika K ialah faktor bagi 16, maka K ialah faktor bagi 8. Ni kita K ialah faktor bagi 16, maka K ialah faktor bagi 8. Tak tahu lagi lah betul ke salah ke kan. Sebab kalau tengok premis 1 tu dia guna huruf K. So betul lah. Umum lah kan, umum. So tak tahu betul salah lagi. Kalau premis, kalau macam yang atas ni kita tahu dia betul.
Okey, kalau yang premis 1 ni dia umum guna huruf K je. Kita cuba buktikan dia dengan premis 2. Okey, premis 2 kita ambil mana-mana nombor faktor bagi 16. Contoh 4. 4 ialah faktor bagi 16. Dia spesifikkan K tu. Spesifikkan K. Kita ambil K tu. 4 ialah faktor bagi 16. So K tu juga letak pada kesimpulan 4 ialah faktor bagi 8. Kita tengok semua ayat ni betul ke salah. Ni nombor. Kalau yang macam ni, kalau kita tengok ayat ni, 4 betul kan faktor bagi 16? Betul. 4 faktor bagi 8, okey betul. Betul. Kiranya, okey yang ni semua betul. 2 dengan kesimpulan ni, hujah ni betul, sah. Hujah ini sah. Okey, so kalau kita nak tahu munasabah ke tak, tengok balik nombor 1. K tu kan. Macam mana kalau K tu faktor bagi 16. Apa lagi faktor bagi 16? Selain 4. Selain 4. Kalau kita tengok premis 2, 3 tu iyalah betul lah. 2, 3 ni 2 betul. Kalau faktor bagi 16 ni selain nombor 4, 8. Okay. 8 faktor bagi 16 betul juga. 8 faktor bagi 8 betul juga kan. Okay. Selain 18, selain nombor 8, faktor bagi 16 ialah apa lagi? Nombor apa lagi? Faktor bagi 16. Ni. Boleh jadi 1 kan, boleh jadi 2, boleh jadi 4, boleh jadi 8 lagi. 16 tak? Kan? 16. Okay, 16. So, 16 ni, 16 ni, kalau dia kata, jika 6, apa ni? K ni termasuk 16. So, kalau kita letak premis 2, 16 ialah faktor bagi 16. Betul. Tapi 16 faktor bagi 8 salah. Kan? Jadi ayat ni, dia kata jika 16 ialah faktor bagi 16, maka 16 ialah faktor bagi 8. Salah, bukan? Salah. Ayat tu akan jadi salah. So, automatik hujah ini sah dan tetapi tidak munasabah. Tidak munasabah kerana premis 1 itulah yang salah. Okay. Premis 1 palsu. Premis 1 palsu. Sebabnya premis 1 palsu. Tidak munasabah dekat situ sebab premis 1 palsu. Walaupun premis 2 dengan kesimpulan tu betul, tapi premis 1 tu masih lagi salah. Yang ni sah. Kalaulah dia kata kesimpulan 16 ialah faktor bagi 8, okey saya ambil lagi satu. Okey, kalau saya letak dekat sini 16. Kan? Jadi yang ni salah. So, automatik. Hujah ini tidak sah dan tidak munasabah. Tidak sah dan tidak munasabah. Okey, boleh nampak beza dia kan? Boleh faham. Nampak beza dia. Mana yang sah dan munasabah,
mana yang sah tapi tidak munasabah, mana yang tidak sah dan tidak munasabah. Okey, jelas. Jelas tak? Soalan tu boleh tanya, isikan tempat kosong lah. Okay, jenis soalan dia boleh tanya dekat sini. Isi tempat kosong. Okay, sama ada premis 1, premis 2, ataupun kesimpulan lah. Awak tengok balik beza ayat dia tu macam mana dalam nota ni. Okay. Itu yang jenis soalan. Lepas tu dia tanya pasal hujah munasabah sah atau tidak lah. Apa kita kata nilai kebenaran. Kita juga kita kata dia tanya sah atau tidaklah, tentukan hujah sah atau dan tentukan hujah sah dan munasabah. Ini yang jenis soalan. Okay. Faham kan? Last kali. Satu lagi tadi didaktif, umum kepada spesifik. Okay, umum kepada spesifik. Jadi lepas tu hujah bukan hujah, kesimpulan induktif pula, induktif. Okey, so kesimpulan induktif ni maksudnya daripada spesifik kepada general lah, kepada umum. Spesifik kepada umum. Dia bagi premis 1 yang spesifik. Dia bagi premis 2 pun yang spesifik. Kita kena bagi tahu kesimpulan dia secara umum. Okey, ini dia bagi spesifik. Dan dia bagi spesifik juga. Dan dia minta sebagai umum. Yang ni premis 1, premis 2. Okay, so contohnya 24 ialah gandaan bagi 24 ialah gandaan 24 sifir 3 betul. 24 ialah gandaan bagi 12 dan 6. Okey. 36 juga ialah gandaan bagi 12 dan 6. Premis 1, premis 2 spesifik. So kalau kesimpulan tu kita nak umumkan dia, maksudnya semua, kita gabunglah semua gandaan bagi 12 ialah gandaan bagi 6. Kita gabung macam tu. Umumkan dia. Yang ni spesifik, dia kata 24, 36. So tak payah nak asingkan macam tu. Kita kata je terus. Gandaan bagi 12 ni juga gandaan bagi 6.
Umumkan dia terus. Umumkan dia terus. Macam itulah salah satu contoh kesimpulan induktif. Dan yang satu lagi pasal kesimpulan induktif ni yang dia masuk apa pola masa form 2, pattern, pola dan jujukan. Di mana dia bagi ni kesimpulan induktif juga kesimpulan induktif juga. Dia bagi bentuk soalan macam 4, 7, 10 dan okey. Tanya pasal kesimpulan induktif kan. Okey, so bentukkan kesimpulan induktif ni. Bentukkan kesimpulan induktif. Sorry, tulisan hari ni tak berapa cantik. Cepat menulis. Banyak je nak terangkan. Bentukkan kesimpulan induktif. Okey, so awak listkan 4, 7, 10. Awak nampak tak 4, 7, 10 ni macam mana dia berubah? Macam mana 4 nak jadi 10, 7 nak jadi 4 nak jadi 7, 7 nak jadi 10. Nampak tak? Pola dia tu apa? Apa dia? Apa pola dia? Tambah 3. Okey, tambah 3 kan. Semua kena tambah 3. So awak tulis tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau kita tambah 3, maksudnya nombor kat depan apa dia? Apa nombor kat depan? 1. Yes, 1. So 1 tambah 3 darab dengan 1. 3 tu darab 1 je. Dan 1 tambah 3 darab dengan 2. 1 tambah 3 darab dengan 3. Macam ni. Kita tengok nombor apa dekat depan ni. 1 tambah 3 darab 1. 1 tambah 3 darab 2. 1 tambah 3 darab 3. Macam tu je. Senang je. So nanti awak keluarkan je yang mana yang sama. Yang mana yang sama tu kita keluarkan. Satu tambah 3 dan yang tak sama tu letak sebagai N. Titik bertindih yang ada koma kat bawah. N sama dengan tulis ikut list kita tadi 1, 2, 3 je. Kalau ada 4 tulis 4. Kalau tak ada tak perlu tulis. Dot 3 kali. Jangan lebih, jangan kurang. So jawapan dia adalah ini. Jawapan yang ini. 2 markah yang ini. 2 markah. Itu kesimpulan induktif lah. Okey. Selesai tajuk ni. Nota ni lah. Cepat salin semua. Ada nak scroll balik? Okey. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya? Okey, jom. Kita buat soalan. Sambung balik. Nak kesimpulan induktif yang ke atas ini. Nampak tak? Kecil sangat. Ini kot.
Okey, ada yang nak scroll lagi atas lagi ke? Ni saya tengok atas kat sini ya. Daripada awal lah tengok yang mana. Nak pula logik. So yang ni bila soalan P jika dan hanya jika Q. Soalan boleh tanya pasal implikasi 1, implikasi 2 ataupun kejadian akibat. Okay. Dia perlu ingat implikasi pasal akal songsangan kontrapositif, akal tukar tempat songsangan lawan ayat, kontrapositif tukar tempat dan lawan ayat tersebut. Okay, nilai kebenaran dia minta nyatakan benar atau palsu sahaja. Okay, hujah ada dua, umum, spesifik, spesifik atau umum. Okay, basically tak perlu tahu sangat. Okay, biasanya dia akan suruh isi yang ni sajalah. Isi je. Kita tak adalah kita kena umum, spesifik, spesifik umum ni tak. Kita just pusing ayat lah. Kalau dia dah guna yang depan, kita ambil yang belakang. Kalau dia dah guna yang belakang, kita ambil yang depan. Okay, macam ni lah. Salah satu. Okay, ni kalau diguna jika maka pun samalah. Kalau dia dah guna yang depan, kita ambil yang belakang. Untuk kesimpulan, salah satulah kita main premis 2 dengan kesimpulan. Kalau dia minta isi premis 1, awak gabungkan yang premis 2 dengan kesimpulan. Kalau soalan minta premis 1, gabungkan premis 2 dan kesimpulan. Okay. So yang tadi pasal sah dengan munasabah. Sah munasabah tu bila semua betul ayat tu betul, kira sah dan munasabah. Okey, kalau ada satu salah, kiranya dia tidak munasabah. Satu salah tu maksudnya yang umum lah. Okey, premis 1 palsu. Okey, kalau ada yang salah dalam premis 2 atau kesimpulan tu, dia tidak sah dan tidak munasabah. Okey. So, jenis soalan tadi, isi tempat kosong, tentukan hujah sesuai munasabah. Kesimpulan induktif, ini pun basically tak perlu tahu juga. Tak perlu tahu. Tak perlu tahu pasal dia ni adalah spesifik ke umum, tak perlu tahu sangat lah. Kita just tengok je premis 1, premis 2, cara tulis dia macam ni. Okey, maksudnya kesimpulan dia tu mesti gabungkan. Gabungkan. Okey, awak buat praktis, awak akan nampak macam mana. Okey, lepas tu yang ni kita kena tahulah, yang ni macam kena ingatlah sikit. Kesimpulan induktif tu macam tadi, spesifik kepada umum. Spesifik tu maksudnya dia dah bagi dah turutan nombor. Spesifik dah. Sebutan pertama 1, sebutan kedua 4, sebutan ketiga 7, lepas tu 10, lepas tu berapa. Dia dah bagi dah. Semuanya kita nak secara umumnya adalah yang ni. Secara umumnya kalau kita ada 1 tambah 3N, kalau kita masukkan 1, dapatlah 4. Kalau kita masukkan 2, dapatlah 7. Macam itulah maksud dia. Umum lah ni. Umum.
Ada soalan boleh tanya? Progress. Apa sebenarnya? Cuba tengok balik. Sebab terus aktiviti
Ada soalan boleh tanya ya. Jangan buat kerja lain, buat ni dulu. Ada 30 minit lagi. Nombor 1 jawapan dia. B. 1 B. Ni nombor. Nombor 1 B betul. Ada yang tak faham ke? Nak minta terangkan? Ada tak? Kalau tak ada, saya terus nombor 2. Ada ke? Okay, nombor 2. Bagi tahu jangan malu ya. Nombor 2. Nombor 2, jawapan dia. Songsangan. Okey, cek balik nota tadi. Songsangan. Songsangan tukar tempat Songsangan akas tukar tempat. Songsangan lawan ayat kan. Lawan ayat. Tambah bukan je lah.
Okay, nombor 2 jawapan dia. Oh, so Amira tanya, apa maksud simbol kat tengah tu? Nombor 1 Ni, yang B ni. Okey. Ini bawah tajuk Raja Van tu. Operasi set. Raja Van tu. Ni kita kata bersilang. Bersilang kan. Bersilang. Kalau bersilang, kiranya kalau kita ada set P gabung dengan set Q bersilang. So bersilang tu yang tengah tu kan. Bersilang tu kiranya dalam B ni kedua-duanya ada lah. Kedua-duanya ada. Yang ni 7, 1. So dia keluarkan 1, 7. Betul lah. Bersilang. Kalau yang U tu bersatu kan, bergabung. Ambil semua. Kalau U tu bergabung, ambil semua. Kalau yang tengah tu, U terbalik tu bersilang. Ambil yang bertindih je. Okay. Ada lagi soalan? Tahu A, C, D tu kenapa salah? Tahu Okay. Nombor 2, apa dia nombor 2? Jawapan dia. Tengok balik nota. Oh, hati-hati. Okay, betul lah. Songsangan bagi akas. Songsangan ni akas, songsangan dia. Songsangan dia. Songsangan dia tu lah. Boleh buat songsangan. Apa songsangan tadi? Lawan ayat kan? Lawan ayat. Nafi. Nafikan ayat tersebut. Tambah bukan je. Tambah bukan je. Mana jawapan dia? Ni tak penting pun. Dia nak songsangan je. D. D salah. D kontrapositif. D kontrapositif. C songsangan. Kalau yang A dia apa ni? A dia terbalikkan kan? A ni akas. Tak pun yang ni adalah implikasi lah. Sekejap. Akas terbalikkan. Okey, betul lah. Akas tukar tempat implikasi. H ialah integer. Yang ni salah. Okay, nampak tak? Macam mana? Kalau ikutkan ini dia bagi ni akas kan. Okey, songsangan tu songsangan bagi akas. Songsangan bagi akas. Tak apalah, tak apa je lah. Jangan kita nak cari implikasi dulu. Tak perlu pun. Tak perlu kita nak cari implikasi bagi dia. Tak perlulah. Kalau dia bagi akas pun kita buatlah songsangan bagi ayat ni. Lawan ayat je lah. Kita tambah je bukan kuasa 3 sempurna, bukan integer. Tambah je. Jawapan dia adalah C.
Tambah je perkataan bukan. Kalau kontrapositif, dia kena tukar tempat dan lawan ayat kan. Tukar tempat. Maksudnya yang ni ke depan, lepas tu lawan ayat tambah bukan. Itu kontra. Kalau awak cari implikasi dulu, yang ni implikasi. Lepas tu songsangan dia jadi yang ni kan. Betul tak? Kalau awak cari implikasi dulu, memang yang ni lah jawapan dia. Songsangan. Okay, tak boleh lah. Walaupun dia bagi akas, tak apa, jangan risau. Kita nak songsangan bagi akas, bukannya songsangan bagi implikasi. Okay, so itu soalan dia. Nombor 3 ya, nombor 3. Deduktif yang sah. Deduktif. Kalau kita tengok dekat sini, premis 2, premis G. G tak sama dengan 2. G tak sama dengan 2. Premis 1. Premis 1. Tengok jawapan. A, B, C, D. Dia guna jika maka. So, tak ada apalah. Kita gabung je lah. Kan. Premis 1 tu kan umum. Kalau nak ingat, premis 1 tu adalah umum. Tak ingat pun tak apa. Kita premis 1 tu digabung. Kalau premis 2 kita ambil premis 2 atau kesimpulan tu kita ambil depan dengan belakang. Sikit-sikit. Premis 2 dengan kesimpulan. Ambil depan, ambil belakang. Premis 1 tu dia gabung. So jawapan dia D. Okay, nombor 3. Sekejap. Saya tertukar soalan. Ni soalan. Betul lah awak jawab tadi. Sorry Amira. Sorry semua. Betul lah jawapan tadi. Saya tertukar soalan lah. Betul lah jawapan dia D. Betul lah. Okey, songsangan bagi akas. Okey, abaikan saya bagi tahu tadi. Jawapan dia kalau ikut skema D. Ya, 2D. Nombor 2D. Yang dia, ya kiranya yang C tu kontrapositif. Kontrapositif. So maksudnya kalau dibagi akas pun memang kena cari implikasi lah. Betul lah yang awak buat tu. Sorry ya. Sebab implikasi kan yang ni kan. Ni akas, ni implikasi. So songsangan tukar tambah je bukan. Okay, tambah je bukan. Okay, lihat tu. Ayat nombor 3. Nombor 3 D. Nombor 3 D. Nombor 3 D. Sah. Tapi tidak sebut munasabah ke tak. Okey. Nombor 3. Jawapan dia C. Jawapan dia C. G tak sama dengan 2, G tak sama dengan 3. Dia sah. Jika G sama dengan 2, 2G, 2 darab 2, 4, 4 tambah 3, 7. Okey, betul.
Betul, tapi yang ni jadi salah lah. Okay, kita kata yang ni betul, so G tak sama dengan 2. Dah betul juga, betul juga. Sah dalam munasabah. Okay. C lah, C. Kalau jawab D, jika 2G tambah 3, maka G tak sama dengan 2. Boleh jadi juga kan? Ini betul. So, premis tu dia ambil je. Boleh jadi juga. Mungkin sebab dia tak ada perkataan munasabah kot. Kita akan ambil lawan dia, premisan tu. Okay, jawapan dia 3C. Adakah ada cara yang awak faham cara lain lah? Yang mana yang jawab C, mungkin awak faham macam mana daripada awak belajar sebelum ni. Saya kata macam nak menulis. Tidak? Okey. Nombor 4, jawapan dia. Penyangkal. Untuk menafikan kebenaran. Transformasi isometri. Nombor. Saya datang apa yang nak tulis? Apa yang awak nak tulis? Macam nak tulis je. Cakap apa? Saya tengah typing. Nombor 4, tahu tak jawapan dia? Transformasi isometri itu apa? Transformasi isometri. Yang pasal kongruen tak kongruen tu. Yang kongruen tak kongruen tu. Apa? Yang ni, nombor 4 ni, palsu tau. Semua transformasi ialah transformasi isoren. Palsu. Kenapa? Tak semua transformasi adalah transformasi isometri. Isometri ni bila dia bergerak, sama ada pantulan ke, putaran, translasi apa semua tu, dia masih lagi sama bentuk, sama saiz kan. Kongruen ni sama bentuk, sama saiz. Dan saiz. So yang tak sama saiznya ialah D lah, pembesaran. Pembesaran semakin besar ke semakin kecil, saiz dia akan berubah. So tak logik lah, dia tak boleh transformasi isometri. Dia penyangkal, dia nak tahu penyangkal, lawan. Kalau kita kata pernyataan ni palsu, kita kata pernyataan ni palsu. So apa hujah kita, apa penyangkal kita nak kata kenapa ayat ni palsu? Okay. Sebabnya
pembesaran, bukan transformasi isometri. Kalau pantulan dia pantul, bentuk masih lagi sama. Cuma dia pusing je. Dia reflect je, saiz dia tetap lagi sama. Putaran pun sama, dia putar je tapi masih lagi tetap yang sama. Translasi bergerak, naik atas turun macam mana kan? Masih lagi bentuk yang sama, saiz yang sama. Okey, nombor 4. Ni nombor 4 ni kesimpulan induktif yang last sekali tadi. Macam mana nak buat ni? Ada jawapan nombor 5. D salah. 3N tolak N. No, 3N tolak N. Awak kata, kalau awak guna N tu, N dia mesti 1, 2, 3, 4. Dia mesti dalam turutan 1, 2, 3, 4. Macam tu, 1, 2, 3, 4. Sedangkan soalan ni dia tak guna 1, 2, 3, 4. 1, 8, 2, 7, 6, 4. Tak boleh lah 1, 2, 3, 4. Ni. So macam mana? Kita kena ubah sikit bagi dia jadi 1, 2, 3, 4. Apa? Kalau kita tengok dekat sini, 1, 8, 2, 7, 6, 4. 1 tu 1 lah. 8, katakanlah kita nak letak 2. 1 tu 1. 8 tu kita nak letak 2. Macam mana 2 nak jadi 8? Macam mana 3 nak jadi 27? Macam mana 4 nak jadi 64? 3 ada 1. Okey. Tolak 1. 20. 3 ni, 8 tu saya nak jadikan 2. 2 apa? 2 darab 2 ke? 2 apa? 2 macam mana? 2 nak jadi 8. Kalau yang bawah tu 27. So dia kena konsisten lah. 3 kan? Yang bawah tu 3. 3 nak jadi 27 tu macam mana? Ni seeloknya sebenarnya kalau awak nak bagi nampak tu awak kena hafal lah juga survey tu. 1, 8, 27, 64 tu ialah kuasa 3 sempurna. Okey, kuasa 3 sempurna. Maksudnya 8 tu adalah 2 kuasa 3. 27 tu adalah 3 kuasa 3. 64 tu ialah 4 kuasa 3. Yang ni awak kena hafal lah sebenarnya. Dia basic kan ada juga saya bagi tahu sebelum ni. Mesti ada saya bagi tahu. Yang sifir yang kita perlu hafal tu, yang kuasa 2, kuasa 4 tu kan. Mesti kena hafal lah. Jangan terlalu gantung dengan kalkulator. 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Kena ingat. 1, 4, 9, 16, kuasa 2. Ini kuasa 2 ni. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 sampailah 9, sampailah 10 lah paling kurang. Okey, lepas tu 1 kuasa 3, 1, 2 kuasa 3, 8, 3 kuasa 3, 27, 4 kuasa 3, 4 kuasa 3, 64, 5 kuasa 3, 1, 2, 5, 6 kuasa 3, at least sampai 5 kuasa 3 pun dah okey dah. Kuasa 3 tak banyak lah, sering yang tu. 6 kuasa 3, saya pun tak ingat 6 kuasa 3. 7 kuasa 3, 373, 8 kuasa 3, tak ingat. Okey, sampai 5 kuasa 3 je yang saya boleh ingat. Ni kena ingat. Kena ingat sifir ni. Kuasa 2, kuasa 3, sempurna. Okey, so dekat sini 1, 8, 2, 7, 64 ni dia sebenarnya kuasa 3 lah. So ni
Yang sebelah sini 14916 inilah 14916. Kiranya 1 kuasa 2. 4 tu adalah 2 kuasa 2. 9 adalah 3 kuasa 2. 16 adalah 4 kuasa 2. Okey. So, awak nampak dah kan pattern dia? Okey, apa jawapan dia? Yes, A. A lah. 3, 1, 2, 3, 4. N. 1, 2, 3, 4. N. N kuasa 3. Tolak 1, 2, 3, 4. N juga. Kuasa 2. Okey. Kena bagi sama lah. Kalau ada satu je N, okey bolehlah kita buat macam yang awak buat tadi kan. Macam okey contohnya C dengan D tu ada C lah C. C tu ada satu je N. 176 N. Okey. Yang tu tak ada masalah lah kalau yang ada dua ni. Macam yang ni ada dua ni. A ni. D ni. Kan A dengan D tu. Dia kena sama lah. Kalau yang depan tu satu. Ni. Belakang tu pun mesti satu. Kalau sini dua. Sini pun mesti dua. Dia kena sama. Sebab kita nak letak dalam satu ayat tu. Okay. Nombor 6. Nilai kebenaran. Kan dia nak tahu pasal nilai kebenaran. Lepas tu kontrapositif. Ni implikasi ya. Okey, implikasi. Oh kena apa? Kena alert jugalah. Dia bagi akas ke, dia bagi implikasi ke. Yang ni dia bagi implikasi tak ada masalah. Yang nombor 2 tadi clone SPM kan. Oh tak ada. Tak ada SPM. Okay. Nilai kebenaran betul tak? 4X sama dengan negatif 12. X sama dengan 3. Betul ke salah? Benar ke palsu? Untuk implikasi ni, benar ke palsu? Benar. 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 Okay, cuba kita tengok. Palsu. Palsu. Kenapa palsu? Apa penyangkal awak? Sebab kalau macam ni dia ada negatif 3. Yes, okay. 4X sama dengan negatif 12. So, sepatutnya X tu akan jadi negatif 12 bahagi 4, maka X negatif 3. Jika 4X tolak negatif, jika 4X sama dengan negatif 12, maka X sama dengan negatif 3. So, sama ada C atau D je jawapan kita. Okay, kita tengok kontrapositif dia pula. Kontrapositif tukar tempat dengan lawan ayat dia. Tukar tempat. Okey, jika ini kontrapositif, jika X sama dengan, okey, kalau sama dengan, kita tukar kepada tak sama dengan. Ni kena masukkan dalam nota tadi juga ni. Okey, kalau sama dengan, kena buat tak sama dengan untuk kontrapositif. Okey, lepas tu maka 4X tak sama dengan negatif 12. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke palsu ke benar? Apa? Awak rasa apa?
Kalau awak kata palsu, apa penyangkal awak? Okay. Jawapannya ialah C, palsu. Jawapannya ialah C, palsu. Kenapa palsu? Okay. Kenapa palsu? Sebab implikasi kontrapositif. Dia lebih kurang lah ni. Lebih kurang. Benda yang sama lah. Implikasi dengan kontrapositif ni memang kalau implikasi palsu memang kontrapositif palsu. Sebab dia just terbalikkan je. Lepas tu dia menafikan. Benda yang sama sajalah. Ini benda yang sama je. Maksudnya kalau X tu tak sama dengan 3, kalau X tak sama dengan 3, maka apa ni, dia macam samalah ayat dia. Jika X sama dengan 3, maka 4X sama dengan negatif 12. Salah lah kan? Kalau X sama dengan 3, maka 4 darab 3 negatif 12. Salah juga. Palsu. So, kalau kita buat tak sama pun, contohlah X tu adalah negatif 3. Negatif 3 tak sama dengan 3. Katakan X tu adalah negatif 3. Tak sama dengan 3 kan? Tapi kalau kita buat 4 darab negatif 3, sama dengan negatif 12. Kan? Sama. Kan tak sama. So, palsulah. Kan tak sama. Yang ni betul lah. Kan? Tapi yang ni jadi salah. Tak palsulah. Okey. Faham tak? Faham? Okey. So, habis ni buat lagi 2 page. 3 page. Pasal yang ini. Pasal yang ni So, buat dulu. Tolong buat dulu. Lepas tu, kita bincang minggu depan. Kita bincang minggu depan. Kalau boleh masuk tajuk lain lagi, satu topik lagi minggu depan, pun okey juga. Kalau awak dah buat terus sebagai homework, lagi bagus. Kita tak ambil masa lama lah untuk bincang. Okey, buat dulu. Buat, awak hantar dululah. Kita semak dulu jawapan. Saya tengok ramai ke tak yang salah soalan ni. Kalau ramai sangat kita bincang. Kalau tak ramai, banyak ramai yang betul, okey, kita buat topik lain. Okey, alright. So tolonglah bagi skor perubahan dengan penaklukan logik. Apa lagi selain 2 ni tajuk yang awak nak request ke? Ketaksamaan linear. Ada, kalau ketaksamaan linear guna graf, memang kena skor ketaksamaan linear. Operasi set, bolehlah operasi set. Kata serapkan data pun graf juga. Ke operasi set boleh. InsyaAllah. Okey, baik. Itu saja untuk kelas malam ni. Jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.